Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Buletin MFL. Nampaknya selama hampir 2 minggu Liga Malaysia berehat bagi memberi laluan kepada skuad kebangsaan. Bermula 2 April ini kita akan menyaksikan pasukan-pasukan kembali untuk memperagakan aksi mereka. Dan semestinya yang paling dinanti-nantikan adalah kemasukan penonton ke stadium di mana dua perlawanan Liga Super iaitu Johor Darul Takzim JDT menentang Melaka United FC dan Kuala Lumpur City FC menentang Sabah FC akan menjadi projek perintis di mana seramai 10% atau maksimum 2,000 orang dibenarkan masuk ke stadium bagi menyaksikan perlawanan yang akan berlangsung di negeri PKPB iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Manakala perlawanan-perlawanan lain akan berlangsung tanpa penonton dan saya sempat bertanyakan kepada penyokong mengenai kegairahan mereka terutamanya penyokong JDT dan Kuala Lumpur yang sememangnya sudah lama menunggu untuk kembali dan sejauh manakah agaknya kerjasama yang akan diberikan mereka untuk memastikan pematuhan SOP kemasukan penonton ke stadium berjalan dengan lancar. Kami berharap kami akan kasih contoh terbaik kepada semua pihak sebagai penanda aras. Maknanya kalau stadium SSI ni dipilih sebagai stadium perintis kepada stadium-stadium lain dan kami berpeganglah kepada benda tu untuk memberikan kerjasama yang terbaik dalam SOP-SOP yang dah ditetapkan sekaligus daripada maknanya apa yang kita buat berikan satu impact yang positif kepada stadium-stadium lain untuk boleh beroperasi menerima kembali penyokong-penyokong mereka. So Liga Malaysia ni semua penyokong di setiap negeri dapat kembali. Dan kami ni penyokong 12. So sorakkan penyokong, bunyi drum, kan, kibaran panji tu. Kita memang benda-benda ni dah lama sangat kita tak dapat buat. So kami berharaplah walaupun dengan kota yang kecil kita dapat kembalikan benda ni pada 2 hari bulan April ni. Itu semua dah macam trademark untuk penyokong-penyokong JDT. Saya sebagai penyokong Kuala Lumpur rasa gembira jugalah kerana perlawanan yang melibatkan pasukan saya sendiri KL City pada season ini dipilih untuk dijadikan macam medan ujian lah untuk melihat macam mana proses fans ke stadium ni. Dan saya yakin penyokong KL sendiri, sebab saya sendiri setelah sekian lama menyokong KL, saya tak rasa penyokong KL banyak membuat masalah. Jadi saya yakin fan-fan KL, rakan-rakan saya yang menyokong Kuala Lumpur akan mengikut SOP yang telah ditetapkan dan menjadi contoh yang terbaik untuk penyokong-penyokong lain yang akan kembali ke stadium. Apa yang saya harapkan bagi penyokong yang boleh ke stadium adalah supaya kita dapat mengikut dan memberikan kerjasama untuk mengikut SOP yang telah ditetapkan daripada masuk sampailah ke menonton perlawanan itu dan juga sampailah keluar dari stadium, kerana dengan hanya satu kesilapan kecil industri ini boleh ditutup kembali dan kita akan kembali merindui bola sepak. Jadi biarlah kita berwaspada tapi pada yang sama kita bergembira. Tak boleh kita terlalu bergembira sampai kita alpa dan langsung kita ikut SOP. Jadi yang penting adalah mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh MFL dan juga oleh pasukan sendiri. Dalam pada itu, bercakap mengenai skuad kebangsaan, penyerang Terengganu FC Faisal Abdul Halim atau lebih dikenali sebagai Miki antara yang turut dipanggil ke kem latihan pusat yang berlangsung di Johor Bahru tempoh hari. Mereka yang dipanggil sudah pun pulang ke pangkuan kelab masing-masing apabila selesai menjalani latihan pada Ahad lalu untuk mereka kembali bersedia menghadapi baki saingan Liga Super yang akan bermula 2 April ini. Dan Miki berkongsi secara keseluruhan berkenaan sesi latihan di bawah bimbingan jurulatih Tan Cheng Ho dan bagaimana dia kini bersedia untuk terus memperagakan aksi terbaik bersama TFC yang kini sedang bersaing rapat bersama-sama Kedah Darul Aman FC yang kini bersama-sama mengumpul 10 mata dan dibezakan 1 mata dengan pendahulu Liga JDT. Sebagai satu semangatlah untuk Miki teruskan bersaing dalam Liga Super kan, untuk bantu pasukan Terengganu meraih kemenangan setiap perlawanan. Itu selalu satu motivasi untuk diri Miki sendiri. Miki ambil itu sebagai satu pencapaian yang terbaik untuk diri untuk membantu pasukan Terengganu. Miki harap bila dah start league balik 2 bulan ni,
pasukan Terengganu akan lebih mendapatkan prestasi yang sebenar lah kan. Macam mana kita berlawan dengan Selangor, dengan Perak, itu kita harus kekalkan prestasi yang terbaik itulah untuk kita menghadapi PGCT lepas ni. Dan selepas PGCT kita akan menghadapi 2 game yang agak sukar lah bagi Miki kan, iaitu Pahang dengan Kedah. Miki harap sebagai Miki pulang daripada national team ni akan membantu lah sedikit sebanyak dalam pasukan Terengganu. So dekat Johor hari tu macam mana nampak bila dah dapat berkumpul selepas lama sebenarnya tidak berkumpul kan untuk squad national team ni kan, mungkin boleh share sikit? Hampir setahun jugalah kita tak berkumpul kan national team. Bila kita pergi Johor baru-baru ni, walaupun masa tu singkat, dalam 9 hari, 8 hari, walaupun waktu tu singkat, tapi player-player memang agak happy, harmoni kan. Family tu kita nampak lagi lah dalam national team kita. Senior dengan junior bergabung kan. Kita sama-sama membawa nama negara lah. Bagi Miki itu adalah sebagai kita punya family lah kan. Sekiranya Miki terpilih ataupun tidak, itu tak ada masalah lah untuk kita sebagai pemain. Kita sekiranya kalau Miki tak terpilih, Miki doakan kawan-kawan berbuat yang terbaik lah untuk perlawanan nanti. Sekiranya Miki terpilih, itu adalah satu pencapaian terbesar lah. So Miki, dalam tempoh 5 perlawanan ni Miki sempat skor 1 gol kan untuk tim. So macam mana untuk lepas-lepas ni terus dapatkan kepercayaan coach untuk berada dalam skuad dan mengharapkan sesuatu agar you dapat menyumbangkan sesuatu lah untuk TFC yang merupakan tim baru Miki musim ni? Dalam 5 perlawanan ni Miki hanya berjaya skor 1 gol. Kalau ikutkan dalam prestasi 5 perlawanan ni, Miki rasa Miki dah buat yang terbaik. Sepatutnya Miki mampu skor 2 ataupun 3 gol, tapi Miki gagal. Tak apa, Miki sekarang more to fokus touching untuk skor lah kan, dan bantu pasukan Terengganu meraih kemenangan lah. Kita tahu bila Liga dah start balik 2 hari bulan ni akan adanya kehadiran penyokong kan. So lepas ni kita ada 2 game test, game di Johor dan juga KL untuk kita tengok fans macam mana kan. So apa harapan you dan mungkin pengalaman baru you lah untuk you bersama fans Terengganu pula. Sebelum ni dengan fans Pahang kan. Harapan Miki sebenarnya sepatutnya tak perlu tunggu test lah, tak sabar nak tunggu penonton masuk kan. Tapi nak buat macam mana, kita perlu ikut, kita bersabar. Memang Miki dah tunggu benda ni, bukan kata Miki lah, semua pemain merindu penonton. Miki harap satu kelebihan yang kita ada, boleh ada penonton menggunalah sebaik mungkin. Kalau limit tu 8,000, penuhkanlah. Kalau limit tu 4,000, penuhkanlah kan. Sekarang dah boleh masuk stadium, kita ikut SOP yang ditetapkan, sokong pasukan anda. Miki harap kehadiran penyokong ni akan membuat liga kita lebih hebat lah. Sementara itu, pemain muda Daniel Ashraf Abdullah yang sebelum ini telah bersama pasukan Kelantan selama 4 musim nampaknya perlu bekerja lebih keras untuk terus mendapatkan kepercayaan pengendali Penang FC Thomas Trucha bagi berada dalam skuad utama, dan menariknya dia berjaya menjaringkan 1 gol sekaligus bantu pasukan untuk menang 2-0 ke atas Selangor FC pada aksi kelima Liga Super tempoh hari. Jadi jom kita saksikan temu bual ini. Lepas 5 game, perlawanan menentang Selangor FC yang nampak you berada dalam kesebelasan utama. So itu adalah game pertama lah you berada dalam kesebelasan utama. Adakah you rasa lepas ni you kena bekerja lebih keras lagi untuk terus dapatkan kepercayaan coach, untuk terus you membuktikan kemampuan you lepas ni dalam next game? Okay, kita ni sebagai player, seorang player ni dia kena ada sikap lawan antara satu sama lain tu lah. Dari segi fight dengan player-player import apa semua tu, memang kita kena fight. Tapi selepas kita dah buat fight apa semua,
terpulang pada jurulatih pula untuk nak buat keputusan siapa yang ada dalam kesebelasan utama tu. Setakat ini lepas 5 game, adakah Daniel rasa Daniel dah dapat rasa keserasian tu antara pemain-pemain, sebab kita tahu Daniel lama dah bermain dengan Kelantan sebelum akhirnya untuk try tim baru tahun ni bersama Penang kan. So macam mana? Bagi Daniel lah, keserasian dalam tim ni belum cukup sebab Daniel pun baru main 2 game ya. Jadi kalau lepas ni coach beri lagi kepercayaan untuk Daniel nak main dalam kesebelasan utama, insya-Allah keserasian tu akan lebih tinggi lah daripada sebelum-sebelum ni. Kita tahu nama Daniel Ashraf agak sinonim dengan tim Kelantan kan. So sekarang ni bersama Penang pula, apa yang you nak cuba buktikan dan apa sasaran peribadi you bersama tim baru ni lepas you dah lama dah dengan Kelantan sebelum ni? Sasaran kalau boleh nak cup lah satu untuk tahun ni. Sebab dengan Kelantan pun dapat tersedia dengan belia je cup. So target Daniel untuk tahun ni, dan sebab Daniel datang sini, Daniel tengok tim Penang ni macam ada kebolehan nak angkat satu cup untuk tahun ni. InsyaAllah kita kena usaha lah sama-sama untuk nak capai target tu. Hari tu diberi kepercayaan untuk berada dalam first E and then dapat skor pula bagi kemenangan dekat pasukan. Adakah benda tu memberikan semangat dan motivasi yang lebih tinggi untuk Daniel lepas ni untuk terus membuktikan kemampuan? Seorang player ni kalau dia dah tunjuk dalam training yang dia dah fight semua, so dalam game pula kalau dah diberi kepercayaan untuk main, kita kena tunjukkan yang kita ni memang patut ada dalam kesebelasan utama. Seorang player, gol tu penting bagi kemenangan ataupun tim. Kalau kita tak skor, tak menang. Kalau skor, lepas tu gol tu pula gol kemenangan, lagi membuat-buat lepas ni. Kalau dapat main, memang skor. Penang sekarang baru 1 kali tewas. So lepas ni adakah you harap dengan kerjasama satu pasukan, dengan yelah sekarang pun tengah rehat, sebelum ni kan ada masa 2 minggu untuk rehat. So rasa macam mana, dapat tak Penang untuk terus mengekalkan untuk tidak tercicir mata lepas ni? InsyaAllah kalau semua pemain beri kerjasama dalam training dan masa lawan dengan Perak nanti, kalau player bagi all out dan 100% dalam game, InsyaAllah nak menang tu agak susah, tapi kita kena usaha sebab Perak pun bukan tim yang mudah untuk kita nak collect point, tapi sekurang-kurangnya dapat 1 point pun dah cukup okey lah. Baik, sebelum kita akhiri Buletin MFL, jom kita lihat jadual terkini saingan Liga Super 2021 yang akan kembali pada Jumaat ini. Menyaksikan pasukan JDT akan melayani kunjungan Melaka United FC. Kedah Darul Aman FC pula akan menentang Seri Pahang FC, manakala TFC akan bertemu PJ City FC. Baki 3 lagi perlawanan akan berlangsung pada Sabtu, di mana selain aksi Kuala Lumpur City FC menentang Sabah FC, tumpuan turut sama diberikan kepada Selangor FC yang semestinya enggan lagi tercicir mata apabila baru menang 1 perlawanan setakat ini, dan mereka akan bertemu UiTM FC di Stadium UiTM. Baik, untuk aksi Liga Premier pula hanya 1 perlawanan akan berlangsung pada Jumaat. Menyaksikan Perak FC 2 akan menentang Selangor FC 2. 3 aksi lagi akan berlangsung pada Sabtu, di mana aksi tumpuan semestinya terarah kepada pendahulu Liga setakat ini, Negeri Sembilan FC akan melakukan perhitungan dengan Kuching City FC. Hanya 1 aksi berlangsung pada Ahad, iaitu perlawanan di antara skuad Project FAM MSN dan JDT 2. Baik, untuk itu sampai di sini saja Buletin MFL. Ingat, kita masih belum menang, jadi peluang yang diberikan kepada anda sebagai penyokong untuk masuk ke stadium jangan disia-siakan. Teruskan menyokong pasukan kesayangan anda. Jaga diri, jaga SOP. Saya Mia. Dengan itu, Assalamualaikum dan jumpa lagi.